Yehezkiel bab 34. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, bernubuatlah menentang para gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka, kepada para gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, malangnya para gembala Israel yang hanya mengurus diri sendiri. Bukankah gembala seharusnya mengurus dombanya? Lemaknya kamu nikmati, bulunya kamu jadikan pakaian, dan yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba itu sendiri tidak kamu beri makan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang terhalau tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari. Kamu menguasai mereka dengan kekerasan dan kebengisan. Mereka tercerai-berai kerana tidak bergembala, dan kerana tercerai-berai, mereka menjadi makanan bagi segala binatang liar. Dombaku tersesat di semua gunung dan di atas semua bukit yang tinggi. Mereka tercerai-berai di seluruh muka bumi, tanpa ada yang memperhatikan ataupun mencari mereka. Oleh sebab itu, wahai para gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, kerana dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang liar, akibat tidak ada yang menggembala, dan kerana para gembalaku tidak memperhatikan dombaku, melainkan hanya mengurus diri sendiri, sedangkan dombaku tidak diurus mereka, maka dengarlah firman Tuhan, wahai para gembala. Beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para gembala itu. Aku akan menuntut dombaku daripada tangan mereka dan memecat mereka daripada pekerjaan menggembala domba. Para gembala itu tidak boleh mengurus diri mereka sendiri lagi. Aku akan melepaskan dombaku daripada mulut mereka, sehingga tidak menjadi makanan mereka lagi. Kerana beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya ketika domba itu tercerai daripada kawanannya, demikianlah aku akan mencari dombaku dan menyelamatkan mereka dari semua tempat mereka tercerai-berai pada hari yang berawan dan kelam pekat. Aku akan membawa mereka daripada kalangan bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai-bagai negeri, lalu membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menggembala mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat yang dihuni orang di negeri itu. Aku akan menggembala mereka di padang rumput yang baik. Padang ragut mereka akan ada di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Di sana, di atas gunung-gunung Israel itu, mereka akan berbaring di padang ragut yang baik dan akan merumput di padang rumput yang subur. Aku sendiri akan menggembala dombaku, dan aku akan membaringkan mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang terhalau akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang lemah akan kukuatkan. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Aku akan menggembala mereka dengan keadilan. Mengenai kamu, wahai dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku akan menjadi hakim antara domba dengan sesama domba, antara domba jantan dengan kambing jantan. Belum cukupkah kamu merumput di padang rumput yang baik, sehingga kamu harus menginjak-injak padang rumputmu yang selebihnya dengan kakimu? Belum cukupkah kamu meminum air yang jernih, sehingga kamu harus mengeruhkan air yang selebihnya dengan kakimu? Haruskah dombaku makan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan minum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah kepada mereka. Sesungguhnya,
aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Kerana kamu mendorong-dorong dengan rusuk dan bahu serta menanduk semua yang lemah sehingga mereka tercerai-berai kemana-mana, maka aku akan menyelamatkan kambing dombaku sehingga mereka tidak lagi menjadi mangsa. Aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Akan kuangkat seorang gembala atas mereka, yaitu hambaku Daud, dan dia akan mengurus mereka serta menjadi gembala mereka. Aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, dan hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, telah berfirman, aku akan mengikat perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan melenyapkan binatang buas daripada negeri itu, sehingga mereka dapat tinggal di gurun dengan aman dan dapat tidur di hutan. Mereka dan juga tempat-tempat di sekitar bukitku akan kubuat menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada musimnya, dan akan ada hujan berkat. Pokok-pokok di padang akan mengeluarkan buahnya, dan tanah akan mengeluarkan hasilnya. Mereka akan tinggal dengan aman di tanah mereka. Dan setelah aku mematahkan kayu kuk mereka, serta melepaskan mereka daripada tangan orang yang memperhamba mereka, mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka tidak akan menjadi mangsa lagi bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan memakan mereka. Sebaliknya, mereka akan tinggal dengan aman tanpa ada yang mengusik. Aku akan menyediakan bagi mereka tanah yang terkenal kerana tanam-tanamannya. Mereka tidak akan lenyap oleh bencana kebuluran lagi di negeri itu, dan tidak akan menanggung aib daripada bangsa-bangsa lagi. Maka mereka akan tahu bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan bahwa mereka, keturunan kaum Israel, ialah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu sebagai manusia ialah dombaku, domba gembalaanku, dan aku ialah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel bab 35. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, hadapkanlah mukamu ke pergunungan Seir, dan bernubuatlah menentangnya. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawanmu, wahai pergunungan Seir. Aku akan menghulurkan tanganku melawan engkau, dan menjadikan kamu sunyi sepi serta tandus. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan engkau akan menjadi sunyi sepi. Maka engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan, kerana engkau terus memendam rasa permusuhan yang sudah ada sejak dahulu, dan engkau menyerahkan orang Israel kepada kuasa pedang pada waktu mereka mengalami kesusahan, yaitu pada waktu penghukuman ke atas mereka mencapai puncaknya. Maka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku telah menetapkan bahwa darahmu akan tertumpah. Penumpahan darah akan mengejar engkau. Engkau tidak membenci penumpahan darah, maka penumpahan darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pergunungan Seir sunyi sepi dan tandus. Orang yang lalu lalang di situ akan kulenyapkan. Aku akan memenuhi pergunungannya dengan orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan di segala alur sungaimu akan bergelimpangan dengan orang yang terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan dihuni lagi. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Kerana engkau berkata, kedua-dua bangsa dan kedua-dua buah negeri itu akan menjadi milikku, kita akan memilikinya, padahal Tuhan hadir di situ.
maka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau selaras dengan amarah dan dengki yang kau tunjukkan dalam kebencianmu terhadap mereka. Akan kunyatakan diri kepada mereka ketika aku menghakimi engkau. Maka engkau akan tahu bahwa aku, Tuhan, mendengar segala nista yang kau katakan kepada gunung-gunung Israel. Semuanya sudah binasa dan diserahkan sebagai makanan kita. Kamu membesarkan diri terhadap aku dengan mulutmu dan melipat gandakan kata-katamu menentang aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, ketika seluruh bumi bergembira, aku akan menjadikan engkau sunyi sepi. Sebagaimana engkau bergembira atas harta pusaka keturunan kaum Israel yang menjadi sunyi, demikianlah aku akan membalas atas kamu. Engkau akan menjadi sunyi sepi, wahai pergunungan Seir dan seluruh Edom. Maka mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel bab 36. Engkau, wahai anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakan, wahai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah mengenai kamu. Musuh berkata, syukur, dan bukit-bukit purbakala itu telah menjadi milik kita. Oleh itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, kerana kamu dijadikan sunyi dan dirompak dari segala penjuru, sehingga kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, menjadi buah mulut serta bahan cacian orang ramai. Maka dengarlah firman Tuhan Allah, wahai gunung-gunung Israel. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kota-kota yang sudah ditinggalkan, yaitu yang menjadi rampasan serta bahan berolok-olok bagi saki-baki bangsa-bangsa di sekelilingnya. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya dalam api kecemburuanku aku berfirman menentang sisa bangsa-bangsa dan menentang seluruh Edom. Dengan segala kegembiraan hati dan penghinaan, tanahku ditentukan mereka untuk menjadi milik mereka, sehingga padang ragut tanahku itu menjadi rampasan. Oleh sebab itu, bernubuatlah tentang tanah Israel, dan katakan kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai, serta lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku berfirman dalam murka kecemburuanku, kerana kamu telah menanggung aib daripada bangsa-bangsa. Maka beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah, sesungguhnya bangsa-bangsa di sekelilingmu akan menanggung aib mereka. Tetapi kamu, wahai gunung-gunung Israel, kamu akan mengeluarkan cabang dan menghasilkan buah bagi umatku Israel, kerana mereka akan segera datang. Lihat, aku ada pada pihakmu, dan aku akan berpaling kepadamu. Kamu akan digarap dan ditaburi benih. Aku akan melipat gandakan jumlah manusia di atasmu, yaitu seluruh keturunan kaum Israel. Kota-kota akan dihuni kembali, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangunkan kembali. Jumlah manusia dan binatang di atasmu akan kulipat gandakan. Mereka akan bertambah banyak dan berkembang biak. Aku akan membuat kamu dihuni kembali seperti asalnya, dan aku akan berbuat baik kepadamu lebih daripada sebelumnya. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia, yaitu umatku Israel, berjalan di atasmu. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi harta pusaka mereka. Engkau tidak akan membuat mereka kehilangan anak lagi.
Beginilah firman Tuhan Allah, kerana orang berkata kepadamu, engkau tanah yang memakan orang, dan yang membuat bangsamu kehilangan anak, maka engkau tidak akan lagi memakan orang, dan tidak akan lagi membuat bangsamu kehilangan anak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak akan lagi membiarkan engkau mendengar aib daripada bangsa-bangsa, dan engkau tidak akan lagi menanggung cela daripada suku-suku bangsa. Engkau tidak akan lagi membuat bangsamu jatuh. Demikianlah firman Tuhan Allah. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, ketika keturunan kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan perilaku dan perbuatan mereka. Perilaku mereka di hadapanku sama seperti kenajisan perempuan yang datang haid. Oleh sebab itu, aku mencurahkan murkaku ke atas mereka, kerana darah yang ditumpahkan mereka di negeri itu, dan kerana negeri itu dinajiskan mereka dengan berhala-berhala mereka. Kucerai beraikan mereka di antara bangsa, sehingga mereka terserak di pelbagai negeri, dan kuhakimi mereka selaras dengan perilaku serta perbuatan mereka. Di tempat mana-manapun mereka pergi di antara bangsa, mereka mencemarkan namaku yang suci. Kerana mereka disindir orang, mereka ini umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku berasa prihatin kerana namaku yang suci dicemarkan oleh keturunan kaum Israel di antara bangsa yang didatangi mereka. Oleh sebab itu, katakanlah kepada keturunan kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan kerana kamu aku bertindak, wahai keturunan kaum Israel, melainkan kerana namaku yang suci, yang kamu cemarkan di antara bangsa yang kamu datangi. Aku akan menyatakan kesucian namaku yang agung, yang telah kamu cemarkan dalam kalangan bangsa. Maka mereka akan tahu bahawa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, ketika aku menyatakan kesucianku kepadamu di hadapan mata mereka. Aku akan mengambil kamu daripada kalangan bangsa, mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kamu akan kurenjis dengan air suci, sehingga kamu menjadi suci. Akan kusucikan kamu daripada segala kenajisanmu dan daripada segala berhalamu. Kemudian aku akan mengurniakan kepadamu hati yang baru, dan menaruh roh yang baru dalam batinmu. Akan kusingkirkan hati yang keras daripada tubuhmu, dan kukurniakan hati yang lembut kepadamu. Aku akan menaruh rohku dalam batinmu, serta membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, berpegang teguh pada peraturan-peraturanku, dan mematuhi kesemuanya. Kamu akan tinggal di negeri yang kukurniakan kepada nenek moyangmu, lalu kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Akan kuselamatkan kamu daripada segala kenajisanmu. Aku akan berfirman kepada gandum dan menumbuhkannya banyak-banyak. Bencana kebuluran tidak akan kudatangkan atasmu. Aku akan melipat gandakan buah pokok serta hasil ladang, supaya kamu tidak lagi menanggung cela di antara bangsa-bangsa kerana bencana kebuluran. Kamu akan teringat pada perilakumu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa muak kepada dirimu sendiri kerana kesalahan serta kekejianmu. Sedarilah, bukan kerana kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berasa malulah dan tanggunglah aib kerana perilakumu, wahai keturunan kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku menyucikan kamu daripada segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota dihuni kembali, dan reruntuhan-reruntuhan dibangunkan kembali. Tanah yang sudah tandus itu akan digarap kembali
sehingga tidak lagi sunyi sepi di hadapan mata semua orang yang berlalu. Mereka akan berkata, tanah yang sudah tandus ini menjadi seperti Taman Eden. Kota-kota yang sudah menjadi reruntuhan, sunyi dan terbongkar sekarang berkubu dan dihuni orang. Maka saki-baki bangsa-bangsa di sekelilingmu akan tahu bahwa Aku, Tuhan, telah membangunkan kembali yang sudah terbongkar dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, telah berfirman dan akan melaksanakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku pun akan membolehkan keturunan kaum Israel memohon hal yang akan kulakukan ini bagi mereka, yaitu menambah jumlah mereka hingga seperti kawanan domba, sebanyak domba persembahan suci dan sebanyak domba di Yerusalem pada hari-hari perayaan. Demikianlah ramainya manusia yang akan memenuhi kota-kota yang sudah menjadi reruntuhan. Maka mereka akan tahu bahwa Akulah Tuhan.